Rona sejarah Panji Pedoman, jurusan dasar tiada fantasi, melakar fitrah memori, menggamit aluan nada, menyemai bakti buruh, non-pluralisme, kian abadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Firdaus bin Abdullah selaku pensyarah bagi khusus HSM 210 Sejarah Sosioekonomi Malaysia serta rakan-rakan yang disayangi sekalian. Nama diberi Fawaz Ilman bin Salulair, pemegang nombor matrik 151297 akan memulakan sesi pembentangan kita pada hari ini. Dalam pada itu, kami dari Kumpulan 9 ingin menyampaikan pembentangan berkenaan dengan kesan imperialisme baru di tanah Melayu terhadap buruh Melayu, Cina dan India sehingga tahun 1957. Saya serahkan kepada saudara Rusmawati bagi meneruskan pembincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih Fawaz. Saya Rusmawati binti Abdul Salam dengan nombor matrik 151904 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Imperialisme membawa maksud penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap negara lain yang lemah. Penguasaan ini bertujuan untuk mengaut keuntungan dari segi politik dan ekonomi. Imperialisme baru adalah kebangkitan semula semangat dan amalan penjajahan lama dengan topeng dan slogan baru dan juga dengan dakwaan untuk membawa demokrasi, kebebasan dan nilai tamadun yang lebih tinggi untuk kesejahteraan bangsa-bangsa di negara yang tertindas. Penjajahan di tanah Melayu bermula apabila Portugis menakluki Melaka pada 1511 sehingga 1641. Kedatangan British ke tanah Melayu telah memberi kesan dari pelbagai segi, termasuklah dari segi sosioekonomi di tanah Melayu. Kedatangan mereka ini telah membawa satu dasar luar yang diterapkan dalam pentadbiran. British menggunakan dasar pecah dan perintah divide and rule ke atas kaum. Perkara ini telah menggalakkan penghijrahan dan kemasukan buruh asing ke tanah Melayu. Fenomena ini boleh dikaitkan dengan kedatangan British ke negeri-negeri Melayu sejak pengambilan Pulau Pinang pada 1786, Singapura, Melaka, Perak dan negeri-negeri Melayu yang lain. Dasar British ini adalah untuk mendominasi semua ekonomi tanah Melayu dengan menggunakan orang tempatan iaitu orang Melayu dan golongan imigran iaitu orang India dan Cina. Pelbagai kumpulan etnik mengisi bidang kerja yang khusus dalam ekonomi. Orang Melayu merupakan petani dan nelayan dan kebanyakannya ditemui di kawasan desa. Manakala orang Cina bekerja dalam bidang perniagaan dan industri di kawasan bandar dan lombong serta orang India yang kebanyakannya orang Tamil bekerja di ladang dan berpangkat rendah dalam perkhidmatan kerajaan. Menurut Paul Krakosta, pentadbiran British di tanah Melayu cuba untuk memaksimumkan hasil dan memenuhi keperluan British dengan meneruskan dasar pembahagian kerja berdasarkan kaum iaitu orang Cina bekerja di lombong, orang India bekerja di ladang dan penduduk asal Melayu menghasilkan makanan bagi pekerja lombong dan ladang. Perpecahan dan pemerintahan ini telah menghalang berlakunya integrasi atau pergaulan sosial antara buruh. Tujuannya ialah British ingin menguasai ekonomi tanah Melayu secara sepenuhnya dan tidak mahu membenarkan orang tempatan atau buruh yang dibawa masuk menikmati ekonomi tersebut dan maju. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Antira Hamidi Azman, memegang nombor matrik 150124. Saya akan meneruskan pembentangan hari ini dengan kesan imperialisme baru terhadap kedatangan buruh Melayu, Cina dan India sehingga tahun 1957 secara umum. Seperti kita sedia maklum, kedatangan buruh Melayu, Cina dan India di tanah Melayu sedikit sebanyak telah mendatangkan kesan positif khususnya dari segi pembangunan ekonomi.
Kedatangan buruh ini telah mencepatkan proses pembangunan ekonomi Tanah Melayu. Secara tidak langsung, Tanah Melayu akan cepat membangun. Rentetan daripada itu, pihak British selalunya melakukan perubahan yang teratur dan sistematik. Bagi mencapai misi tersebut, keperluan tenaga buruh sangat diperlukan dalam mempercepatkan arus pertumbuhan ekonomi di Tanah Melayu. Dalam meneliti kedatangan buruh, terdapat kesan positif dan negatif terhadap kedatangan buruh Cina, India dan Melayu pada ketika itu. Antara kesan positif ialah wujud sistem ekonomi moden yang berteraskan industri buruh. Misalnya, masyarakat Melayu berfokuskan perusahaan ekonomi secara diri, terutama sekali dalam sektor pertanian dan perikanan. Manakala kaum Cina pula berkhidmat dalam sektor ekonomi yang lebih komersial. Kemudian, kedatangan orang India pula sebagai peladang, petani, kerani dan buruh. Buruh India diperlukan untuk membuka ladang bagi kerja penanaman dan penerimaan getah. Sejajar dengan itu, ekonomi Tanah Melayu menjadi lebih maju dan moden ketika itu. Pada akhir pertengahan abad ke-19, berlaku peningkatan hasil ekonomi Tanah Melayu, terutama sekali dalam hasil biji timah. Kemasukan imigran Cina juga telah menyebabkan Tanah Melayu menjadi pengeluar biji timah yang besar di dunia, sehinggakan permintaan datang bertali arus dan banyak lagi lombor biji timah terpaksa dibuka. Namun kehadiran buruh-buruh ini telah memberi kesan positif terhadap pemikiran masyarakat pribumi, khususnya sekali bagi orang Melayu yang sebelum ini mengamalkan sistem ekonomi sederhana, sudah mula sedar dan cuba untuk mengorak langkah untuk bersaing untuk sama sendiri menikmati hasil bumi mereka sendiri ketika itu. Kedatangan buruh ke Tanah Melayu juga secara tidak langsung telah mendatangkan kesan negatif, khususnya kepada penduduk Tanah Melayu itu sendiri. Antaranya ialah menjejaskan periuk nasi penduduk Tanah Melayu. Hal ini kerana upah yang murah daripada majikan menyebabkan buruh Tanah Melayu turut menerima tempiasnya. Sedangkan penduduk Tanah Melayu terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Kehadiran buruh luar menyebabkan kurangnya peluang pekerjaan kepada penduduk Tanah Melayu. Di samping itu, berlakunya pemajukan di Tanah Melayu, di mana berlakunya setiap daerah pertempatan dan fungsi ekonomi mengikut kaum. Situasi tersebut masih berlaku sehingga ke hari ini. Orang Melayu dikatakan sebagai kaum petani dan tinggal di kampung-kampung tradisional. Manakala kaum Cina pula dilabelkan sebagai kaum peniaga yang tinggal di kawasan-kawasan bandar dan pekan. Kaum India pula dikatakan ditinggalkan dalam kelompok mereka di kawasan ladang-ladang atau kawasan-kawasan estate. Secara dasarnya, pertikaian tersebut tidak patut berlaku antara sesama kaum kerana ia mampu memecah belahkan masyarakat yang sedang menjadi pemakin ekonomi negara. Antara faktor yang menyebabkan pihak British membawa masuk buruh India dan Cina ke Tanah Melayu adalah disebabkan oleh perkembangan perusahaan getah, di mana berlaku sejak dari tahun 1900, getah telah menggantikan kedudukan pertanian yang lain seperti gula, gambir dan kopi. Pihak British amat menegaskan perkembangan pesat dengan mengatur pelbagai cara untuk menarik buruh-buruh di India supaya datang bekerja di ladang-ladang getah yang berkenaan. Jadi, ladang getah tersebut telah diusahakan secara besar-besaran ketika itu. Ini menyebabkan permintaan buruh India meningkat kerana mereka boleh memperolehi dengan perbelanjaan yang lebih murah. Jadi, pihak British memerlukan ramai tenaga buruh untuk bekerja di ladang-ladang getah untuk berkembang lebih pesat. Dengan adanya perkembangan industri berasaskan getah, maka semakin ramai pengusaha-pengusaha Eropah mula bergiat aktif dalam industri-industri berasaskan getah. Mereka memerlukan bahan-bahan mentah untuk menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi. Bukan itu saja, pihak British juga masih kekalkan reputasi mengambil buruh-buruh India dari India bekerja dalam industri. Faktor yang kedua ialah kekurangan tenaga buruh di Tanah Melayu. Tanah Melayu pada masa itu tidak mempunyai jumlah penduduk yang ramai. Jadi penduduk-penduduk tersebut ketika itu hanyalah orang-orang Melayu yang tinggal di kawasan luar bandar dan pekerjaan utama mereka adalah menanam padi sahaja. Dan ada segelintir pada mereka yang tinggal berhampiran dengan laut dan bekerja sebagai nelayan. Ini menyebabkan tidak ada tenaga buruh yang bercukupi untuk bekerja di kawasan-kawasan ladang getah yang luas di kawasan pedalaman. Faktor yang terakhir ialah dasar British.
Pihak British mengamalkan dasar British yang telah memudahkan pengambilan buruh-buruh India ke Tanah Melayu. Begitu juga dengan perkembangan penempatan Cina di Tanah Melayu yang berkaitan dengan perhubungan dengan penjajahan British. Ia diibaratkan seperti di mana saja bendera Inggeris berkibar, di sana ramai orang Cina bernaung. Menurut BW Andaya dan LY Andaya, masyarakat Cina ni daripada negara Cina sebenarnya ingin keluar daripada hidup penuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Oleh itu, mereka perlu mencari alternatif lain bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan berhijrah ke tempat lain untuk mencari sumber rezeki di tempat lain sehingga mereka dibawa ke Tanah Melayu pada ketika itu. Semasa British memerintah pula, orang British menggalakkan kedatangan imigran ke Tanah Melayu kerana berpendapat bahawa orang Cina ni mempunyai semangat kerja yang kuat, berdaya usaha dan bersifat keusahawanan. Secara tidak langsung, buruh-buruh tersebut amat diperlukan oleh pihak British kerana setiap kepada mereka mempunyai kelainan dan keparkaran masing-masing di Tanah Melayu itu sendiri. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya hari ini. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Atirah atas pembentangan yang telah diberikan seperti tadi. Kini, saya ingin meneruskan pembentangan dengan membincangkan tentang kesan imperialisme baharu di Tanah Melayu terhadap buruh Melayu sehingga tahun 1957 dari segi ekonomi. Secara umumnya, kedudukan ekonomi di Tanah Melayu telah mengalami perubahan yang sangat ketara sejak kedatangan British dalam kewujudan struktur ekonomi yang tidak stabil terhadap buruh Melayu pada ketika itu. Pihak British juga telah melaksanakan dasar pecah dan perintah yang memberikan pelbagai masalah kepada buruh Melayu dalam kelangsungan ekonomi yang lebih memihak kepada kaum Cina. Tambahan pula, orang Melayu juga enggan untuk menjadi buruh telah mempengaruhi kemunduran ekonomi Melayu sehingga mengakibatkan pihak British membuat keputusan bahawa orang Melayu perlu dikekalkan sebagai petani sara diri dan hanya perlu memberikan fokus terhadap saraan kehidupan sendiri. Orang Melayu tidak mencapai kemajuan dari segi ekonomi dan hanya mampu menyediakan sumber makanan kepada penduduk di Tanah Melayu. Lebih-lebih lagi, perkara ini juga dapat dijelaskan melalui tahap kemajuan ekonomi yang sangat ketara dengan menggalakkan kemasukan imigran ekonomi khususnya dalam sektor pelombongan. Tambahan pula, kesan imperialisme baharu di Tanah Melayu sehingga tahun 1957 dari segi sosial dapat diketengahkan. Hal ini demikian kerana dasar pecah dan perintah British itu menyekat pemodenan terhadap kehidupan buruh Melayu yang dilihat jauh ketinggalan dengan kaum Cina dan India yang lebih maju dalam hal sosialiti. Tambahan pula, kesan imperialisme baharu dipengaruhi oleh taraf kehidupan orang Melayu yang semakin mundur sehingga mengakibatkan peminggiran dalam isu ini. Perkara ini juga memberikan kesan yang buruk terhadap sebuah jurang kemiskinan dan sosial kehidupan yang sangat ketinggalan zaman kerana tidak diberikan sebarang pendedahan tentang kemudahan infrastruktur yang canggih dalam sebuah kelompok masyarakat Melayu pada ketika itu. Sehubungan dengan itu, jelaslah bahawa dasar yang telah dilaksanakan ini telah merendahkan martabat kaum Melayu yang menjadi penduduk asal di Tanah Melayu dalam konteks buruh. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada saudari Lim Yan Chin bagi meneruskan pembentangan ini. Untuk pengetahuan semua, buruh Cina amat diperlukan dalam sektor seperti sektor pelombongan atau peladangan milik majikan Cina. Untuk mendapatkan sumber buruh dari Cina, beberapa sistem telah diperkenalkan. Antaranya iaitu sistem kontrak atau sistem tiket kredit. Bagi sistem kontrak atau sistem tiket kredit, kos akan dijelaskan oleh orang tengah. Namun, sebagai syaratnya, buruh yang datang melalui sistem ini perlu menandatangani kontrak bertulis untuk bersetuju bahawa mereka akan bekerja di mana-mana perusahaan sahaja yang telah ditetapkan sehingga hutang mereka dilangsaikan. Selain itu, buruh di bawah sistem kontrak juga tidak dibenarkan bergerak secara bebas. Sistem kedua yang akan dijelaskan adalah sistem bebas. Melalui sistem ini, buruh akan menanggung kos perjalanan sendiri. Mereka adalah bebas. Sebenarnya, tiada perbezaan yang wujud antara aspek persekitaran suasana bekerja bagi mereka. Buruh Cina di bawah sistem bebas ataupun sistem kontrak telah mengalami masalah yang sama seperti eksploitasi kerja yang berlebihan yang
Contohnya iaitu jumlah upah yang sangat rendah dan masa kerja yang panjang bagi memaksimumkan keuntungan pihak majikan. Seterusnya, mereka mengalami masalah seperti persekitaran tempat kerja yang menekan serta tempat tinggal yang tidak kondusif, iaitu tempat yang kotor dan sempit. Di samping itu, jumlah upah mereka yang minimum setelah ditolak adalah sangat rendah dan tidak dapat dijadikan sebagai simpanan buruh Cina. Persekitaran kerja dan tempat tinggal yang tidak kondusif telah membawa kepada kadar kematian yang tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 1910, di ladang yang terletak di Sungai Kurau, seorang buruh Cina telah dilaporkan mati akibat radang usus. Buruh Cina ini juga didapati telah didera untuk tempoh masa yang panjang oleh ketuanya. Dari segi kewangan pula, upah buruh Cina adalah begitu rendah. Sebagai misalan, upah bagi buruh Cina yang bekerja di ladang dalam setahun hanya berjumlah $30 pada tahun 1890 setiap bulan. Dari segi kebebasan pula, bagi memastikan buruh Cina terikat dengan perusahaan mereka dalam sektor pelombongan dan sektor peladangan di ladang milik majikan Cina, candu dan tuak digunakan untuk menambahkan hutang mereka. Keadaan kerja telah memaksa buruh Cina untuk menghisap candu. Sebagai bukti, pada tahun 1924, seorang buruh Cina telah melaporkan kepada jawatan kuasa bahawa beliau menghisap candu adalah untuk melindungi diri mereka semasa masuk ke hutan supaya tidak digigit oleh nyamuk yang akan menyebabkan penyakit yang dinamakan sebagai malaria. Kesannya, mereka kehilangan kebebasan diri kerana hutang yang semakin meningkat akibat ketagihan dengan candu. Kegiatan judi juga merupakan salah satu taktik bagi majikan untuk mengikat kebebasan buruh Cina kerana setelah buruh Cina ketagihan dalam kegiatan perjudian, mereka akan kekal berhutang kepada majikan. Pada tahun 1914, sistem buruh kontrak Cina telah ditamatkan secara rasminya. Namun, tindakan ini telah memberikan kesan yang lagi buruk kepada buruh Cina. Hal ini demikian kerana majikan Eropah terpaksa bergantung kepada orang tengah yang digelar sebagai kontraktor buruh bagi memperoleh buruh dari Cina. Kontraktor-kontraktor ini adalah tidak bertanggungjawab semasa melakukan urusan pengambilan buruh dari Cina. Jadi, masalah tempat kerja dan tempat tinggal yang tidak kondusif yang merupakan kesan sosioekonomi tetap tidak dapat diselesaikan. Penghapusan sistem buruh paksa telah memberi alasan kepada kontraktor untuk tidak bersikap tanggungjawab terhadap buruh Cina. Mereka mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi buruh tanpa risau akan dikenakan tindakan undang-undang. Setelah konklusinya, kesan imperialisme terhadap aspek sosioekonomi buruh Cina yang telah disenaraikan tadi seperti dari aspek kesihatan, aspek kewangan dan juga aspek kebebasan tetap tidak dapat diselesaikan. Demikian sahaja pembentangan saya. Sekarang saya akan serahkan pembentangan kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih Michelle. Saya akan sambung dengan kesan imperialisme baru di tanah Melayu terhadap buruh India sekarang. Kita akan mulakan dengan kenapa buruh India datang ke tanah Melayu. Jadi kedatangan buruh India ke tanah Melayu. Pada mulanya, buruh-buruh India ini dibawa masuk oleh pengambil buruh yang berbangsa Tamil. Pengambil buruh ini dikenali sebagai Kangani. So, Kangani akan mengembara ke selatan India, terutamanya dari tempat yang beliau dilahirkan, so tempat asal atau kampung halaman beliau. So, tujuannya adalah untuk mendapatkan buruh yang kebiasaannya terdiri daripada kenalan atau rakan-rakan yang rapat. Namun begitu, selepas tahun ke-1907, pengambilan buruh dari India dibiayai oleh tabung kewangan kerajaan dan wang ini disumbangkan oleh semua pemilik ladang. So, jadi sebenarnya, kebanyakan buruh-buruh yang datang ke Malaya tidak bertujuan untuk tinggal di sini. Mereka sebenarnya datang dengan sebuah sistem kontrak dan selepas tamatnya kontrak tersebut, mereka akan pulang ke kampung asal mereka. Dengan itu terdapatlah sebuah keseimbangan dalam aliran masuk dan keluar para buruh India.
Jika kita melihat skop pekerjaan buruh India, kebanyakan buruh India akan bekerja di kawasan perladangan. Oleh itu kita dapat melihat banyak buruh India di mana turun-temurun mereka sekarang ada di sini dan kebanyakan mereka berasal dari kawasan estate. So estate inilah dikenali sebagai kawasan perladangan dan kebanyakan ladang yang diusahakan oleh mereka adalah ladang getah atau ladang kelapa. Dan ada juga sebahagian buruh yang lain yang terlibat dengan pekerjaan lain seperti buruh dalam jabatan-jabatan kerajaan, lombong dan sebagainya. Jika anda lihat jadual ini, ia menunjukkan jumlah ladang di Tanah Melayu pada tahun 1934 dan juga pada tahun 1935. Dalam hanya 1 tahun, kita dapat melihat perubahan yang amat drastik pada peningkatan jumlah ladang. Dengan itu, peningkatan jumlah buruh India yang masuk ke Tanah Melayu juga meningkat. Apabila kita melihat kawasan pertempatan buruh India, apabila buruh India datang dari India ke Tanah Melayu, mereka akan biasanya ditempatkan di kawasan ladang, terutamanya ladang getah. So, ladang getah ini akan terbahagi kepada 2, iaitu labour quarters dan juga staff quarters. Dan kebiasaannya, kawasan ladang ini akan terpisah daripada kawasan perlombongan dan juga kawasan perkampungan. Dengan itu, wujudnya masalah komunikasi antara orang Melayu dan juga orang Cina yang biasanya tinggal berasingan. Dengan itu, kuranglah peluang untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain. Dan juga wujudnya jurang antara beberapa kaum yang tinggal di Tanah Melayu pada ketika itu. Dasar pecah dan perintah iaitu divide and rule oleh British juga tidak memudahkan keadaan dan kemudahan asas seperti sekolah, rumah, kuil dan kedai turi yang disediakan menarik perhatian para buruh India untuk berdatang ke Tanah Melayu dan bekerja di sini. Ada juga buruh India yang datang ke sini tinggal di kawasan pekan atau bandar dan kebanyakan masyarakat India ini terdiri daripada golongan peniaga, pemilik estate, guru, polis, kaki tangan kerajaan, golongan profesional dan sebagainya. Dan peluang mereka untuk bekerja di Tanah Melayu juga amat. Sekarang kita akan lihat terhadap sosioekonomi buruh India di Tanah Melayu. Jika kita membuat kajian, hampir 80% kaum India yang datang ke Tanah Melayu adalah merupakan golongan buruh yang tidak mahir. Mereka diambil secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat Eropah dan mereka bukan saja bekerja di ladang getah. Ada juga yang menjawat jawatan sebagai kerani, penyelia dan juga pegawai perubatan. Juga terdapat di antara mereka yang diambil untuk bekerja di syarikat-syarikat British dan jabatan kemudahan awam, khususnya dalam perkhidmatan kereta api. Namun begitu, layanan terhadap buruh India oleh pihak British adalah amat teruk. Mereka dilayan seperti hamba oleh pihak British. Upah yang diberikan adalah amat sedikit dan hanya digunakan untuk membeli makanan. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membuat simpanan sendiri dan tidak ada peluang untuk membuatnya. Orang-orang dari Ceylon pula diambil untuk kerja-kerja yang lebih profesional. Mereka berpendidikan Inggeris dan pencapaian ekonomi mereka adalah lebih tinggi dibandingkan buruh-buruh India. Anak-anak mereka pula melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan tinggi di Tanah Melayu yang didirikan ketika itu. Ada juga yang bekerja sebagai doktor, peguam dan juga dalam bidang profesional yang lain. Anak-anak pekerja estate pula hanya dapat mengikut jejak langkah ibu bapa mereka dan tidak dapat mengembangkan diri mereka. Di sini kita dapat lihat gambar-gambar. Kebanyakan buruh India yang datang ke Tanah Melayu terdiri daripada etnik Tamil, Telugu, Malayali, Ceylon dan juga lain-lain lagi. Berdasarkan carta ini, British menggalakkan penumpuan sesuatu kaum mengikut kegiatan ekonomi mereka. Terdapatnya persaingan yang wujud antara beberapa kaum yang terdapat di Tanah Melayu pada ketika itu. Ketiadaan interaksi sosial antara kaum dengan sebuah kaum yang lain memudaratkan lagi situasi dan mewujudkan jurang antara kaum-kaum ini. Sebagai contoh, orang Melayu biasanya tinggal di tepi pantai, di tebing sungai atau di muara sungai dan mereka biasanya bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Orang Cina pula kebiasaannya tinggal di kawasan bandar, pelabuhan atau lombong-lombong biji timah dan bekerja sebagai pengusaha dan pelombong. Orang India pula biasanya tinggal di ladang-ladang getah dan menjadi penuri getah atau pekerja ladang. So, tiada kesatuan antara pelbagai kaum yang datang ke Tanah Melayu pada ketika itu dan ini telah mewujudkan sebuah jurang yang besar antara beberapa kaum yang terdapat di Tanah Melayu. Terima kasih. Kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan bahawa British menjadi punca utama pengenalan ekonomi berdasarkan kaum di Tanah Melayu. Dasar-dasar British ini sudah mencukupi untuk menegaskan bahawa British memang menjadi penghalang dalam pembentukan integrasi sosial antara kaum utama di Tanah Melayu sebelum kemerdekaan.
Dasar ekonomi British terhadap pelbagai kaum di tanah Melayu memanglah sesuatu yang telah dirancang oleh British sejak permulaan pentadbiran mereka di tanah Melayu. Pelbagai dasar dikenakan oleh mereka ke atas kaum buruh bagi memperkukuhkan pengasingan kaum. Tidak boleh dinafikan juga kawalan British ke atas pemerintahan dan pentadbiran kaum di tanah Melayu adalah sepenuhnya dan tidak terganggu sehingga tercetusnya Perang Dunia Kedua dan darurat.